Hai, welcome back to my channel Apa Senpai by Cik Faz. Okey, hari ni Cik Faz akan menerangkan tentang pangkat di atas kapal bahagian 6, Engine Department part 2. Sebelum ni dah terangkan banyak tentang pangkat. Jadi beberapa video yang lepas Cik Faz lebih terangkan tentang resume, kurikulum vitae, tentang salinan dokumen. Jadi Cik Faz nak sambung balik tentang pangkat. Okay, yang belum tengok video yang lepas-lepas, bolehlah tengok video yang lepas-lepas lepas habis video ni, sebab banyak juga saya terangkan tentang pangkat. Part by part ada juga perkongsian informasi. Jadi siapa yang belum tengok boleh tengok. Jangan lupa subscribe. Dalam electrician department atau electrical department ada rank seperti cadet electrician, junior electrician, electrician atau ETR, electro technical rating. Dan rank paling tinggi adalah Electro Technical Officer, ETO. Okey, ETO ni dia di bawah arahan Chief Engineer. Okey, hari ni saya akan terangkan tentang Engine Department part 2, tapi saya akan terangkan dalam Engine Department dan FAB dia Electrician Department ataupun Electrical Department. Jadi apa pangkat yang ada dalam Electrical Department? Okey, yang nak jadi cadet, macam mana saya nak jadi cadet? Jadi kena pergi ke akademi atau pusat pengajian seperti UniKL atau UMT atau PUO yang keluarkan diploma atau ijazah berkenaan electrical ataupun electronic engineering. Jadi yang dekat skrin ni Cik Faz ambil daripada flyer daripada UniKL. Tak tahu yang latest ke yang lama, tapi yang ni menerangkan jugalah macam mana the way nak jadi ETO lah, step by step. Jadi sebaiknya kalau untuk student MIMED, prefer kepada tenaga pengajar masing-masing atau profesor yang berkenaan di UniKL tersebut. Itu lagi baiklah. Tapi yang saya selalu ingatkan, ETO ni memberikan lagi lumayan untuk seseorang student jika ingin bekerja di atas kapal. Okey, dari cadet ke junior electrician. Lepas dah jadi junior electrician, kita akan pergi ke electrician atau ETR lah. Last sekali jadi ETO. Jadi sebenarnya step dia macam ringkas sangat, dia tak macam panjang. Sebab apa, dia mula dengan cadet. Tapi macam saya cakap lah, dalam bidang electrician department ni starting gaji pun masuk jugalah, mengikut yang saya survey. Sebab kita kekurangan orang yang spesialis dalam bidang inilah. Jadi sangat dialu-alukan bagi pelawak-pelawak baru, terutama yang sedang belajar sekarang, target untuk jadi atau bekerja di atas kapal di electrician department lah, jadi ETR macam tu. Okey, hari ni Cik Faz terangkan banyak tentang itu. Cik Faz ada satu slot video, student Cik Faz akan terangkan pengalaman, ceritakan pengalaman beliau dalam electrician department. Actually dia antara student yang related lah dengan akademik yang Cik Faz handle. Jadi since 2017 lah, dia seorang yang polite, and then dia seorang yang share bermacam-macam pengalaman untuk digunakan kepada para junior sebagai rujukan. One of the best student that I have ever lah, that memudahkan urusan orang. Dia salah satunya lah. Jadi jom kita tengok perkongsian daripada beliau lah. Kenalkan, Mio Muhammad Faris. Kita share lah pengalaman saya lah. Jadi saya beritahu dulu nama penuh saya. Saya Mio Muhammad Faris bin Mio Muhammad Syarifuddin. Umur baru dalam 27 tahun ni. Diceritakan pengalaman saya belajar. Start bermula daripada UniKL MIMED. UniKL MIMED ni dia buka untuk program teknologi engineer. Untuk teknologi engineer,
dia lain daripada pure electrical. Jadi banyaklah waktu saya study tu memang banyaklah orang argue. Macam kata, kenapa tak ambil pure, kenapa tak ambil yang orang kata betul-betul electrical. Saya untuk maklumat semua, jurusan saya electrical dan elektronik marine. Dan alhamdulillah lah yang saya kerja sekarang pun still lagi ikut apa yang saya study. Jadi lepas saya habis belajar, saya alhamdulillah saya dapat tawaran daripada program peneraju skill Electrotechnical Officer, di mana Yayasan Peneraju fully sponsor training apa semua. Jadi dia hantarnya saya training ke Pelomo. Bukan itu je lah, dia lepas dia hantar training ke Pelomo untuk buat modular course. Sebab saya boleh kata kerja saya ni electrician dalam bidang perkapalan ataupun jurutera elektrik dalam perkapalan. Jadi bila nak kerja dengan perkapalan ni, kita ada STCW yang kita nak ikut standard international. Maksudnya kalau kita biasa-biasa boleh tukar lampu dekat rumah tu, itu tidak mengikut standard international lah. Jadi implement electrical ni banyak apply dekat dalam perkapalan lah. Ada berbeza juga elektrik kapal dengan elektrik darat ni. Jadi lepas tu habis dia provide training dekat Polytechnic Nkoma yang organize semua bagi SMC, Seafarer Management System. Itu untuk pengalaman belajar saya lah. Jadi waktu mula-mula tu kalau kita tak nampak lagi waktu zaman belajar tu, tak nampak lagi ke mana hala tuju sebenarnya. Belajar macam ni, tambah ada pula orang compare, kau tak patut belajar tu, kau patut belajar ni. Memang it's a big issue lah for me. Dengan kita jumpa orang yang pengalaman cakap macam tu. Tapi alhamdulillah lah, saya dekat dalam bidang electrical ni, kita boleh kata one of the point lah dalam TVET tu. Dan saya alhamdulillah still survive okay, kerja okay apa semua. Itu untuk pengalaman belajar saya lah. Jadi saya cerita juga pengalaman bekerja saya. Jadi adik-adik mungkin dengar banyak cerita pengalaman bekerja daripada abang-abang, akak ataupun jiran sebelah rumah, macam mana pengalaman kerja, tengok berjaya nak ikut macam dia kan. Lain orang lain rezekinya dek. Jadi saya cerita pula macam mana pengalaman kerja saya dan rezeki saya. Jadi pengalaman kerja saya start daripada saya start training tu, saya diberi jawatan sebagai cadet. Cadet ni kalau kerja di kapal kita paling kuli lah, sebab kalau kita nak bekerja ni, kita kena start mula daripada bawah sebab kita tak tahu apa-apa. Mungkinlah saya belajar, kalau ceritakan jurusan saya ijazah lah. Jadi ijazah should be boleh buat semua benda. No, tak. Saya naik-naik tu memang saya kosong lah. And then ramai jugalah orang kata, bila saya tak reti buat kerja tu, kau ada ijazah kan. So kat sini saya nak cerita ijazah tu bukan orang kata standard ukuran yang kau boleh buat kerja ataupun tidak lah. Jadi lepas saya sebagai cadet tu, macam-macam latihan. Dia ada bagi, kalau kerja kapal ni, dia ada bahagian kelasi, dia ada bahagian enjin, dia ada pegawai. Jadi saya merasalah semua tu. Dari mula di dapur, di galley lah kita panggil. Kalau istilah kapalnya dapur tu kita panggil galley. Mula daripada potong bawang, saya belajar. Potong bawang, kupas buah apa semua. Memang saya buat semua benda tu. Lepas tu kalau dekat bahagian enjin, cuci minyak, cuci pam-pam taik, memang saya buat semua tu dalam masa 3 bulan lah. Alhamdulillah training tu sekejap 3 bulan. Lepas tu bahagian deck ataupun kelasi, mana kita ikat tali apa semua tu, memang dia ajar lah. Dan untuk pegawai juga saya ada merasalah macam mana pengalaman untuk betulkan rut kapal semasa dalam perjalanan. Boleh lebih kurang macam bawa lah, tapi takat tukar arah je lah. Jadi lepas dah training selama 3 bulan, lupa saya nak beritahu. Kami waktu tu saya training dengan 20 orang peserta sekali dengan saya. Kami training
di kapal Jabatan Laut, kira kapal yang paling berteknologi tinggi lah dekat milik Kerajaan Malaysia, iaitu MV Polaris. Dilengkapi oleh dynamic positioning kelas 2. Maksudnya paling ni lah, paling berteknologi tinggi lah buat masa ni. Kita buat projek sampai kita pun ada terlibat dengan projek dengan Angkatan Tentera Udara. Tu rahsia tu kot. Dia tak apalah. Lepas itu kami diberi training untuk modular course. Banyak training sebenarnya dibagi. Kalau nak jadi pelaut macam saya dan kawan-kawan ni, banyak training yang diperlukan. Salah satunya macam survival dekat laut macam mana, cara nak bawa boat macam mana, and then safety macam mana, enclosed space punya safety macam mana. Enclosed space tu makna kawasan yang tertutup lah. Sebab kalau kita masuk kawasan yang tertutup tu, kita tak tahu dalam tu ada gas ke apa. Memang kerja ni memang risiko, jadi that's why they provide training yang orang kata very serious lah, training ni untuk kita. So kita tak mati lah time bekerja. Kita nak elak semua nanti insiden atau accident. Okay, lepas dia provide training tu, okay, bila saya masuk ke industri perkapalan ni, baru saya nampak, baru terbuka mata saya. Waktu saya belajar tu, saya hanya fikirkan macam saya ada degree, okey, gaji saya macam ni, kerja saya bagus. No, tidak. Bila saya masuk dalam industri tu, barulah saya nampak macam, oh, ni ada peluang ni. And satu benda yang saya respect lah dengan orang kata peneraju di program ni, sebenarnya dia mengikut keadaan semasa. Sekarang ni permasalahan kita ni, kebanyakan ni orang yang bekerja di negara kita dalam bidang perkapalan ni orang luar. Jadi first kali company yang saya naik, saya jadi junior electrician lah dengan Bumi Armada di Labuan. Projek ada di Labuan. Nama kapal dia Armada Firman. Itu adalah kapal nak kata pertama, kapal kedua saya lah. Kapal pertama saya MV Polaris. Jadi kapal kedua saya Armada Firman, Bumi Armada di Labuan. Jadi bila saya tengok ETO rank ETO ni kira ketua jurutera elektrik kat atas kapal lah. Electro Technical Officer. Jadi first kali saya tengok, saya memang berhadapan dengan orang Myanmar. Orang Myanmar ni dia cakap orang putih dia lain sikit. Memang susah sikit nak faham. Dengan lepas tu ada chief engineer dia orang Thailand. Orang Thailand kalau cakap nama saya Mio kan. Jadi kalaunya Mio ni, kalau orang Thailand sebut Miao jadinya. Habislah saya kena bahan lah dengan kru-kru kapal lain. Miao. Itulah, jadi dekat situ susah. Satu nak berkomunikasi dengan orang susah. Tapi apa-apa pun kita bahagian teknikal ni, kita banyaknya main dengan term. Jadi kita tak perlu explain banyak pun. Kita cakap je term tu orang tu faham. Alhamdulillah kat situ lah. Jadi selepas dengan Bumi Armada, saya masih jadi junior electrician. Mencabar jadi junior electrician ni. Tapi kapal Armada Firman tu, saya untuk pengalaman saya ni, saya banyak main dengan offshore fleet lah. Offshore vessel. Maksudnya saya main kapal-kapal yang terlibat dengan operasi offshore, macam korek minyak, bawa barang untuk platform, macam tu je lah. Kalau bahagian perkapalan sebenarnya banyak dia ada. Kalau macam yang kat luar, macam terjadi sebelum ni, baru ni dekat terusan Suez, Evergreen kontainer yang korang beli Shopee daripada China, daripada overseas tu, kapal tu lah dia akan hantar ke Malaysia. Dia ada tanker yang mana bawa chemical, bawa minyak dan sebagainya lah. Banyak jenis kapal sebenarnya. Bila saya bekerja tu, saya jumpa satu kapal, mula boleh ni. Tapi bila saya cuba lagi naik ke company yang lain, dan memang kapal ni berbagai-bagai lah. Banyak lagi yang kena belajar sebenarnya. Lepas saya kerja boleh kata lompat-lompat lah. Maksudnya saya tak stay pada satu company. Ada saya kerja di Bumi Armada, di Prestige Offshore, di Alam Maritim. Lompat-lompat mencari environment yang lain, dan kita cari cabaran lah untuk dalam career kita ni. Tu saya kerja, ada satu company tu saya kerja dengan Bumi Armada jugalah. Saya ada sampai satu kontrak tu, saya lompat sampai 8 biji kapal. Dahsyat. Disebabkan kita kan
orang kata adanya orang lain, orang yang daripada Myanmar, ada orang daripada Thailand, ada orang daripada Filipina. Turn out to be chief engineer tu dia faham apa yang saya cakap je lah. Nak compare dengan yang lain tu. Itu dia kata, jom ikut dia tu. Oh, banyak job lagi lah. Letih sikit lah kat situ. Jadi bila saya dah masuk dalam industri ni, baru saya nampak demand untuk TVET ni sebenarnya tinggi. Kenapa orang Malaysia kita kurang dengan TVET ni? Jadi saya macam tanya-tanya. Ini lepas saya dah nampak peluang macam tu, saya banyak tarik kawan-kawan, geng, jomlah kita masuk bahagian perkapalan. Banyak sebenarnya job untuk orang kita, kenapa kita nak bagi kat orang luar? Ini saya tanya kenapa bagi kat orang luar? Dia kata memang kita punya rakyat Malaysia memang kita tak ada spesialis tu, tak ada cert lah apa semua. So kat sini saya nampak kat mana kurang dia lah. Tapi saya still lagi lah mengajak kawan-kawan untuk join sekali dalam dengan saya dalam bidang perkapalan ni. So kalau macam ada, sekarang kita ada audiens adik-adik semua kan. Jadi saya pun mengajak lah untuk join jugalah perkapalan dalam promote bahagian perkapalan kita ni. Sebenarnya banyak demand kerja pun okey, alhamdulillah. Jadi dia bila kata maksud TVET sendiri pun apa dia, Technical and Vocational Education Training maksudnya okey macam ni kita belajar. Kenapa kita belajar? Kita belajar sebab kita nak kerja. One of the reason ialah kita nak kerja. So why not kita ikut guideline yang paling mudah untuk kita kerja. Jadi bila kita balik pada ada talk tadi pagi tadi ke mana hala tuju, TVET ni adalah pilihan yang betul ke? Kalau itulah soalan yang adik fikir, ibu-ibu bapanya. Adalah pilihan yang tepat. Maafkan saya. Adakah pilihan yang tepat? Yes. Kalau bagi saya, yes. Itu pilihan yang tepat. Kalau saya diberi peluang untuk balik masa, sebab saya dah dalam industri ni dalam 4 tahun, tak lama pun, baru 4 tahun. Memang saya akan patah balik masa, saya akan jumpa balik saya tu, saya ketuk kepala saya. Okay, bagus kau buat keputusan yang bagus lah. Okay, itu saja perkongsian daripada beliau. Okay, thanks Mio sebab sudi berkongsi pengalaman. Itu saja perkongsian hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share and turn on notification untuk informasi yang akan datang. Thanks for watching.